Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah. نلتقي في هذه الدورة التعليمية وسنبحث عن كيفية كتابة الحروف الهجائية لحرف التاء وحرف الثاء. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam daurah ta'limiyah penulisan huruf hijaiyah bagi huruf ta dan bagi huruf tha. Tayyib, nabda biharf ta. Baiklah, kita mulakan dengan huruf ta. Kitabatu harf ta munfasilan wa muttasilan. Penulisan huruf ta secara munfasil, iaitu tidak bersambung, wa muttasilan, dan juga muttasil, iaitu bersambung. Munfasilan yanqasim ila qismaini, al-awwalu fi wasatil kalimah wa tsani fi akhiril kalimah. Adapun penulisan secara munfasil, iaitu penulisan secara tidak bersambung, ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, fi wasatil kalimah, di tengah-tengah perkataan, wasani fi akhiril kalimah, dan yang kedua di akhir perkataan. Imma muttasilan, adapun huruf ta yang bersambung, yang qasimu ila salasati aqsam, terbahagi kepada tiga bahagian, fi awalil kalimah, wa fi wasatil kalimah, wa fi akhiril kalimah. Bersambung yang pertama iaitu di awal perkataan, yang kedua di tengah-tengah perkataan, dan yang ketiga di akhir perkataan. Yuk, hadhil misal li kitabatil harfi ta munfasilan. Ini merupakan contoh penulisan huruf ta yang munfasil. Al-awwalu burtuqalun, harfu ta huna la yattasilu biharfi ra. Huruf ta di sini yang berada di tengah-tengah tidak bersambung dengan huruf ra. Wasani mata, harfu ta la yattasilu biharfil alif, di mana huruf ta di sini tidak bersambung dengan huruf alif. Dan ini bagaimana rupa huruf ta yang tak bersambung yang berada di tengah-tengah, dan ini rupa huruf ta yang tidak bersambung yang berada di akhir perkataan. Baik, nantaqilu ila al-misal harf ta muttasilan. Kita beralih kepada huruf ta yang bersambung. Fi awalil kalimah tajun, di awal perkataan tajun, iaitu huruf ta di depan. Ini cara penulisannya. Wasani syita'un, dan yang kedua syita'un, ta di sini bersambung dengan huruf shin, dan ini penulisannya. Dan wasalis, yang ketiga sabtun, yang ketiga itu sabtun, huruf ta di akhir perkataan, dan ini penulisannya. Tayyib, baiklah. Ini merupakan cara penulisan huruf ta yang berada di depan, di mana kita mulakan daripada atas turun ke bawah, kemudian daripada kanan ke kiri, dan seterusnya kita meletakkan titik. Dan ini pula penulisan huruf ta yang bersambung yang berada di tengah-tengah, di mana daripada huruf sebelumnya di sebelah sini, kemudian penulisan huruf ta dan diletakkan titik. Dan yang ini pula merupakan huruf ta yang bersambung yang berada di akhir perkataan, yang bersambung dengan huruf sebelumnya. Di sini adalah huruf sebelumnya, dan pastikan jangan lupa letak titik. Dan yang
huruf ta yang tidak bersambung yang lazimnya akan berada di akhir perkataan. Baiklah, kita lihat bagaimana cara penulisan. Okey, untuk yang pertama, huruf ta di sini daripada atas turun ke bawah, kemudian daripada kanan ke kiri, dan kita letakkan titik 1, 2. Kemudian yang ini huruf ta yang bersambung yang berada di tengah-tengah, itu daripada kanan ke kiri, dan penulisan huruf ta, dan pastikan letak titik. Dan yang ini penulisan huruf ta daripada huruf sebelumnya dan huruf ta, dan kita letakkan titik. Dan yang terakhir huruf ta yang tidak bersambung yang berada di akhir perkataan, dan kita letakkan titik. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada penulisan huruf ta. كتابة حرف الثاء منفصلا ومتصلا. Penulisan huruf tha yang munfasil tidak bersambung dan juga muttasilan bersambung. Munfasilan yang qasim ila qismaini fi wasatil huruf wa fi wasatil kalimah wa fi akhiril kalimah. Imma muttasilan yang qasim ila thalathati aqsam. الأول في أول الكلمة والثاني في وسط الكلمة والثالث في آخر الكلمة. Yang pertama di awal perkataan, yang kedua di tengah-tengah perkataan, dan yang ketiga di akhir perkataan. Dan pembagian ini seandainya kita perhatikan ia sama dengan pembagian huruf ba. Baiklah, sekarang kita lihat pada contoh. Contoh bagi tidak bersambung yang berada di tengah-tengah. Sebagai contoh, thalathatun, huruf tha di sini tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf alif. Manakala yang kedua, asasun, yang merupakan juga tidak bersambung, cuma yang ini berada di akhir perkataan. Dan pada bahagian bawah sini ialah cara penulisan huruf tha yang tidak bersambung. Dan seterusnya, muttasilan, iaitu bersambung. Fi awalil kalimah, di awal perkataan, sabitun, sa di depan, bersambung dengan alif. Seterusnya, misalun, sa di tengah-tengah, bersambung dengan huruf sebelum dan selepas, mim sebelum, alif selepas. Dan seterusnya, salithun, iaitu huruf sa yang bersambung dengan huruf lam yang sebelumnya. Dan pada bahagian bawah ini adalah bagaimana penulisan huruf sa tersebut. Sa yang berada di depan, sa yang berada di tengah-tengah, dan sa yang berada di belakang. Baik. Hadhihi kaifiyatu kitabah huruf sa. Dan ini merupakan cara penulisan huruf sa. Daripada atas turun ke bawah, kemudian kanan ke kiri, dan pastikan titik 3 untuk huruf sa tidak dilupakan. Ini kedudukannya ketika berada di tengah-tengah yang tidak bersambung. Dan ini pula huruf sa yang berada di tengah-tengah yang bersambung, iaitu daripada huruf sebelum, kemudian penulisan huruf sa dan titiknya. Dan ini merupakan penulisan huruf sa yang berada di akhir perkataan yang bersambung dengan huruf sebelumnya. Dan yang terakhir ialah penulisan huruf sa yang berada di akhir perkataan yang tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Baiklah, kita lihat bagaimana penulisan huruf sa, iaitu yang pertama ini daripada atas kita turun ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri,
kemudian kita buat titik. Kemudian yang ini sa yang berada di tengah-tengah daripada huruf sebelumnya, kemudian penulisan huruf sa, kemudian titik. Dan yang ini huruf sa yang bersambung dengan huruf sebelumnya yang berada di akhir perkataan, dan ini huruf sa yang berada di akhir perkataan yang tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Baiklah, semoga membantu anak-anak murid sekalian. Bittaufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.